Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi satu isu berkaitan tentang ada calon daripada beberapa parti politik ni dia nak ambil sambutan ataupun nak ambil hati rakyat, dia pergi letak dia punya kelayakan akademik tertentu. Padahal dia belum ada lagi kelayakan berkenaan ataupun memang dia tak ada kelayakan itu. Ini perkara yang sering kita hadapi di hampir setiap pilihan raya umum ataupun di dalam pilihan raya DUN. Selalu jadi kes-kes seperti ini. Dan ada sebahagian tu dia guna gelaran datuk-datuk dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk nak pergi tarik orang dengan kaedah, dengan cara menipu. Ini adalah satu cara yang tak bagus. Ini adalah satu perkara yang tak bagus, apatah lagi jika dilakukan oleh orang yang berada di peringkat atasan ataupun orang yang akan dilantik sebagai wakil-wakil rakyat. Kita tengok apa yang jadi viral itu. Ini profil calon Muhammad Hafizul Nizam bin Muhammad Hasdin. Katanya dia kelulusan sarjana muda perubatan, dia daripada Kota Baru, Kelantan. Ini Pengkalan Cepa rasanya ni Pengkalan Cepa. Dan saya rasa orang Pengkalan Cepa perlu ambil perhatian terhadap isu ni. Si ada Dr. Hafiz, katanya dia doktor. Dan latar belakangnya disebut dekat sini, Muhammad Faris Petra di SMS Tengku Muhammad Faris Petra, Pengkalan Cepa sehingga tamat tingkatan 5 dengan keputusan yang cemerlang telah melanjutkan di peringkat Universiti Gajah Mada Indonesia. Dan dia dah ada klinik bakal calon telah membuka klinik perubatan di Senawang. Tapi bila kita tengok kenyataan yang dibuka oleh beberapa orang sahabat kita, mereka telah bertanya terus kepada pihak Universiti Gajah Mada dan pihak universiti keluarkan kenyataan. Dear verification, greetings from Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia. So dia kata, name Mr. Muhammad Hafizul Nizam bin Muhammad Hasdin is not alumnus Universitas Gajah Mada and the number and data attached to the diploma certificate are invalid. Dia kata nombor diploma itu adalah nombor diploma yang tidak sah. We also confirm that Mr. Muhammad Hafizul Nizam bin Muhammad Hasdin has been a student of Universitas Gajah Mada, but this person was unable to complete his studies until the specified time limit. Maksudnya dia memang mengaji dekat Universitas Gajah Mada ni, tapi dia ni mengaji tak habis. Dan tempoh masa yang diberikan untuk dia menghabiskan tempoh pengajian tu pun dia tak berjaya menghabiskan tempoh tu. Dia adalah maksimumnya 7 tahun ke, maksimum dia 8 tahun ke. So dia tak berjaya untuk tamat dalam tempoh berkenaan. Jadi dia tak layak untuk dapat sijil. Ini daripada Universitas Gajah Mada Indonesia. Dan dekat dalam PDDT ni, bersama data wujudkan pendidikan tinggi berilmu, disebutkan di situ nama Muhammad Hafizul Nizam, jenis kelamin laki-laki, Universitas Gajah Mada, program studi profesi doktor. Peserta didik baru belum lulus. Status mahasiswa dekat sini dia belum lulus. Belum lulus. Masuk 2007. Lama dah. Saya tak masuk Azhar lagi, dia dah masuk dah mengaji. Tapi dia tak lulus. Ini banyak berlaku. 18 Oktober 2022. Ni baru lagi ni. 18 Oktober 2022. Baru lagi ni. Lebih kurang dalam sebulan lepas. Dia kata Dr. Hafiz PC ni dia pergi ziarah kasih dan bertanya khabar warga emas yang uzur di pantai Mek Mas Dun Kijang. Didoakan semoga diberikan kesembuhan dan dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Orang tengok cara dia buat perubatan ni pun orang kata ni ada masalah. Kata mereka 3 kesalahan fatal: menggunakan peralatan perubatan tanpa lesen,
mengamalkan perubatan tanpa pendaftaran MMC dan mengambil bacaan BP guna digital cuff tapi masih letak stetoskop di lengan. Ini namanya lakonan. Hampir cek BP tapi hang pakai tempat cek jantung tu kan, degupan jantung tu, stetoskop kan. Kan yang tu kan untuk degupan jantung. Yang satu lagi tu kan kita nak cek BP kan, nak cek tekanan darah kan. Saya pun tak tahu sangat kan, kalau saya buat makluman salah saya minta maaf lah. Saya bukan doktor, tapi saya rasa itu basic sajalah. Saya pun ada bacaan BP dekat rumah tu, pakai dekat sini. Jadi hang nak pakai untuk telinga, untuk rasa jantung. Masa apa pula tak ada kaitan langsung. Lainlah kalau dia letak dekat tengkok kan. Kalau letak dekat tengkok tak ada masalah. Tapi kalau hang letak dekat telinga macam gambar dia ni, dia memang masukkan dekat telinga tu. Wah, memang ini namanya lakonan. Hanya pelakon-pelakon yang tidak terlatih saja melakukan hal ini. Tadi Muhammad Hafizun Nizam. Yang ni pula yang Perikatan Nasional. Tadi orang UMNO, orang BN Orang BN. Yang ni orang daripada Perikatan Nasional pula. Dr. Muhammad Faiz bin Na'man. Ijazah perubatan MBBS Cyberjaya University College of Medical Science. Diploma Microbiology tu dia, Universiti Teknologi Mara. Wih, ganas Ni pun jadi isu juga. Bila orang picek bubuh nama dia tu, dia tak keluar, no record found. Tapi no record found ni kita kemungkinan tulis nama salah, saya tak pastilah. Tapi nama dia tak direkodkan lah. Kalau yang sekadar nama yang ditulis seperti ini tak direkodkan. Yang ni pun kena pergi tengok juga. Yang isu tadi, KKM akan siasat gelaran doktor tanpa tauliah. Dr. Nur Azmi. Dr. Nur Azmi ni dia KKM lah. Dia bagi kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia akan menyiasat berhubung isu beberapa orang calon dari parti yang bertanding menggunakan gelaran doktor dalam profil calon mereka. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, penggunaan dan seterusnya lah. Ini pun masalah juga. Sebab tu kita kata, kalau nak jadi ustaz ataupun ustazah, biar hang ada minimum diploma pengajian Islam ataupun hang ada ijazah dalam pengajian Islam. Tak bolehlah hang sekadar ambil kursus 3 hari, masuk kursus bekam 3 hari, kursus perubatan Islam 3 hari ataupun kursus perubatan Islam saja, tiba-tiba awak dah dipanggil sebagai ustaz dan ustazah. Itu tak sesuai lah. Ini dengan Ibit Liu pun orang panggil ustaz dekat dia, merapulah, jenuh lah kan. Kalau Ustaz Syamsul Raurau, orang panggil dia ustaz sebab dia mengajar Al-Quran dan dia memang ada tauliah mengajar Al-Quran, yang tu boleh kira lagi. Ini Ibit Liu pun orang panggil ustaz. Pasal apa orang panggil ustaz? Sebab dia, saya pun tak tahu, background pengajian Islam dia pun tak ada kat situ, tapi hang nak panggil ustaz dekat dia, tu kena kira elok-elok. Kalau macam dia Syamsul Debat bagus. Dia ni memang orang panggil dia ustaz, tapi dia kata sendiri, saya bukan ustaz, saya pun memang tak ada kelayakan di dalam bidang tu. Kira okey lah. Ini kalau hang gunakan gelaran tu dan memang hang tak nafikan, bahkan hang pertahankan lagi, itu menunjukkan hang nak bohong orang lah. Lagi-lagi dalam pilihan raya macam ni. Kalau hang akan gunakan benda tu untuk tujuan, untuk marketing, untuk nak berkempen, ini masalah. Ini adalah satu pembohongan. Pernyataan rasmi daripada Liana Marzuki. Dia kata semalam melalui dada akhbar, calon Barisan Nasional Pangkalan Cepa telah mengatakan pihak universiti telah mengesahkan sijil pelajaran beliau adalah sah. Namun pernyataan tersebut tidak disertakan apa-apa bukti atau pernyataan khas dari pihak universiti. Setakat ini hanya hearsay atau cakap-cakap kosong daripada beliau. Saya dengan ini mengemukakan bukti daripada pihak Universiti Gajah Mada menjawab email rasmi yang dibuat oleh pihak saya. Ia mengatakan calon BN ini bukan merupakan alumni UGM. Sijil ijazah yang diviralkan juga adalah palsu. Surat itu juga mengatakan beliau tidak tamat pengajian. Ini yang berlaku. Dia nak backup kenyataan dia. Dia kata, Dr. Hafiz PC yang tadi, dia kata, firman Allah. Ni saya paling tak suka. Yang ni yang saya paling tak gemar sekali. Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. 5 November, Alhamdulillah, selesai sudah membuat satu laporan berkenaan fitnah di media sosial yang boleh menjatuhkan reputasi saya sebagai calon Barisan Nasional, dan tindakan susulan bakal menyusul. Tindakan saya ini adalah bukan bertujuan untuk menghukum individu tersebut semata-mata, tetapi untuk mengajar kita supaya semua supaya berhati-hati ketika melemparkan sebarang tuduhan ataupun melakukan perkongsian melalui media sosial. Gunalah saluran yang bijak untuk menyatakan sesuatu, semak sebelum sebar. Semoga tiada lagi perkara sebegini berlaku. Tu jenuh. Itulah terbukti dia telah melakukan kesalahan.
Tapi tak apalah, kalau dia betul-betul kata dia betul, dia kena buktikan lagi. Tapi pihak Universiti Gadjah Mada tadi, berdasarkan surat yang ditunjukkan tadi, memang telah membuktikan bahawa dia ni memang tak ada. Tapi kalau dia nak pergi kata, aku memang terbukti lulusan daripada universiti berkenaan, lepas tu hang pakai ayat Al-Quran pula untuk nak pergi kata, aku betul, dah lah hang pakai ayat Quran tu salah daripada sudut konteks. Al-fitnatu asyaddu minal qatl dekat situ. Bukan maksud fitnah orang fitnah hang. Perkataan fitnah tu bukan maksud macam fitnah dalam bahasa Melayu. Tetapi al-fitnatu dekat situ dia boleh membawa isu kekacauan dan seumpamanya kekacauan dalam medan perang daripada sudut isu kekacauan ataupun kegelisahan di dalam isu-isu yang penting. Bukan dia isu orang bohong atas nama hang. Jadi perkara itu perlu diluluskan. Tapi dia nak pakai Al-Quran juga supaya dia nak ambil hati orang ramai. Ini bahaya. Dan ini saya dah nampak banyak berlaku juga kepada orang-orang yang dia nak perhatian orang. Dia bawa lah ayat Al-Quran untuk hal tu. Patutnya tak payah bawa Al-Quran untuk membuktikan. Awak bawa bukti yang menunjukkan bahawa awak memang keluaran daripada universiti berkenaan. Senang saja. Awak tunjukkan sijil tu dan tunjukkan pengesahan daripada universiti berkenaan. Paling-paling tidak saya tak pasti sistem waktu zaman tu macam mana. Tapi kalau ikutkan zaman saya dengan zaman dia tu, graduate mungkin lebih kurang saja. Saya graduate tahun 2013. Kita graduate daripada luar negara. Jadi bila kita graduate daripada luar negara, akan ada satu kenyataan daripada pihak kedutaan yang bahawa kita dah graduate daripada Universiti Berkenaan. Paling-paling kurang pun dia bagi tahu bahawa pengesahan sijil kita tu memang ada daripada pihak kedutaan. Kebiasaannya, tapi tidak semestinya. Ini by request juga, tapi memang biasanya kita request lah, tapi tidak semestinya. Biasa kalau kita ada keperluan untuk bahagian kedutaan dan sebagainya, memang kita akan minta sijil berkenaan. Sebab bentuk cara kita punya sijil graduation tu tak sama macam yang duduk di dalam negara. Abu Uwais Nawawi dia kata, untuk apa calon-calon yang bertanding dalam PRU 15 ada yang sanggup menipu, dan ada yang sanggup menipu kelayakan akademik, belum jadi pemimpin lagi tapi dah menipu. Memang tak boleh pakai. Saya memang anti geng-geng macam ni bang. Saya adalah orang yang tidak ada parti. Maksudnya saya tidak menganut apa-apa parti. Saya tidak menjadi ahli pada mana-mana parti, dan saya tidak bergabung pada mana-mana parti. Saya tidak memberikan sebarang sokongan kepada parti-parti tertentu. Tapi saya adalah orang yang merujuk kepada individu-individu yang bertanding. Jadi calon-calon yang bertanding tu, kita nilaikan calon-calon yang bertanding tu, yang mana yang kita suka, yang mana yang bagus menurut kita, yang ada quwwah wal amanah, kita pilih yang tu. Tapi kalau sijil dah menipu, amanah main tak mana. Kalau hang tak ada sijil, orang kata hang ada sijil, tu lain cerita. Tapi hang memang tak ada sijil, hang pertahan pula yang hang memang ada sijil, dan hang bawa pula sijil palsu, ini masalah. Ini masalah. Satu lagi kenyataan daripada Abdur Rahmanov. Saya nak baca kenyataan dia macam menarik. Dia kata dahulu kecoh isu Sifu Business memakai gelaran doktor dan dia mendakwa memiliki lebih daripada satu PhD. Ini Azizan Osman lah ni. Yang kedua, tiba-tiba universiti berkenaan menafikan Sifu Business itu memperolehi PhD daripada mereka. Namun kini Sifu Business itu sudah berjaya memperolehi PhD yang sah. Ini Azizan Osman kes dia. Pada musim PRU 15 ini muncul dakwaan calon parlimen atau parti warna biru, BN lah tu, mana lagi warna biru, di pantai timur menipu kelayakan akademik dan memakai gelaran doktor perubatan. Dia menafikan dakwaan itu dan membuat laporan polis. Itulah tu sifat dia tu. Kadang kita tak bubuh nama, orang tahu lah siapa ada kan. Rentetan isu itu ada doktor perubatan upload sijil degree mereka untuk membuktikan kesahihan pengajian mereka. Hairan, ia bagaikan tamparan halus kepada calon parlimen itu. Saya tidak pasti kesahihan isu tentang calon parlimen itu. Kita tunggu caprice atau netizen menjalankan siasatan. Caprice juga. Pada zaman dahulu memang mudah menipu orang ramai. Namun pada zaman sekarang, maklumat di hujung jari. Jika ada orang menipu sijil akademik, kelak orang ramai akan tahu juga. Tu penting tu. Kita tidak perlu menipu kelayakan akademik. Perhati kisah Mak Sabu. Beliau menafikan memiliki diploma atau ijazah. Mak Sabu pernah menyebut, kononnya saya ada diploma atau ijazah kulinari. Dari dulu saya tak pernah sebut. Sebenarnya saya dibuang ITM. Dia sebut ni. Mak Sabu tidak malu mengaku tidak memiliki diploma dan ijazah.
Tetapi perkara itu tidak menghalang beliau untuk menjadi Menteri Pertahanan semasa kerajaan PH tempoh hari. Padu bukan? Hidup biar jujur, nanti boleh jadi menteri. Jadilah macam Mak Sabu. Salam hormat, Dr. Abdul Rahmanov. 7 November 2022. Ni menarik ni. Tengok ni. Ni muka Mak Sabu. Muka Mak Sabu. Mak Sabu. Kita bukan nak kempen lebih Mak Sabu. Ada orang suka Mak Sabu, ada orang tak suka Mak Sabu. Tetapi dia ni adalah orang politik. Dia adalah orang politik yang sebenar-benar orang politik. Yang hidup berjalan dengan politik. Kerjaya politik beliau adalah daripada pembangkang sampai jadi kerajaan. Dia adalah orang politik. Dan sampai jadi pembangkang semula. Dia adalah orang politik. Dia boleh duduk daripada bawah dan dia boleh duduk sampai ke atas. Jadi dia adalah orang politik. Tak payah nak menipu sijil. Yang lain saya tak tekan dalam bab ni. Saya kata dalam bab penipuan sijil. Tak payah nak menipu sijil pun. Dia boleh jadi orang seperti ini. Bahkan ramai daripada kalangan ahli-ahli parlimen juga yang setahu saya, mereka ini pun tidak mempunyai kelayakan akademik yang begitu bagus. Sebab tu kita tengok dekat dalam parlimen kadang-kadang bunyi macam monyet, khobau apa semua. Itu biasalah tu. Sebab kadang-kadang kita tahu kita kena iktiraf juga di orang ni kadang-kadang ada yang tidak mempunyai kelayakan akademik yang bagus. Tapi kalau ada yang kelayakan akademik pun mungkin tak berapa nak bagus. Tu yang berteriak macam orang gila. Orang tengah bahas, dia pergi buat benda lain. Orang tengah berbahas berkaitan tentang isu negara, dia boleh buat lawak bodoh. Yang ni kita tak mahu ada dalam parlimen kita. Mak Sabu telah menunjukkan bahawa tak perlu untuk menipu di dalam sijil akademik. Kalau kita nak membina satu negara yang bagus, kita kena pastikan pemimpin-pemimpin kita bukan kaki tipu. Kalau dia kaki tipu, dia boleh tipu sijil akademik, banyak benda lain lagi dia akan tipu kita akan datang. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak sahabat kerana menonton. Tunggu video reaction seterusnya.